الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله، آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada petang ini kita berkumpul untuk sama-sama meneruskan sesuatu yang Allah dan Rasulnya hendakkan daripada kita, dan inilah bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan, hari ini 12 Rabiul Awal, yang mana mudah-mudahan bertambah dan dapat kita mengenali Nabi kita Muhammad, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih, dan biarkan Nabi itu hayyun fi qulubina, hidup di dalam hati kita. Dan seterusnya kita akan terus menyambung pengajian kita dalam kitab Minhajul Abidin, masih di dalam peringkat taubat, yang mana disebut qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin, safhah 145. Qal ba'da tarjamah, amatilah keadaan anda, amatilah keadaan anda, yakni sendiri dengan saksama, sama ada berbuat dosa atau tidak. Maknanya kita tengok di kita macam mana, adakah kita berbuat dosa atau tidak. Cuba timbang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu wala wazinu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Maknanya hasabah diri kamu sebelum kamu hasabah orang lain, dan timbang diri kamu sebelum kamu timbang orang lain. Maka tengok diri kita, molek-molek aku ni ada dosa ke tidak? Apa yang aku buat selama ni adakah dosa ataupun benda yang ibadah ataupun yang mendekatkan diri pada Allah? Karena itu disebut pula di sini, jika didapati berdosa, bila kita dah muhasabah diri kita, kita dapati kita ni berdosa, hendaklah bersegera taubat. Jangan kita bertangguh-tangguh. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, siru ila Allah urja wa la tantadhiru as-sihhah wal faragh wa la tantadhiru as-sihhah fa inna intidhar as-sihhah batalah. Disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, berjalanlah menuju Allah itu dalam keadaan urja, dalam keadaan bertongkat sekalipun. Wala tantadhiru as-sihhah, jangan tunggu sihat baru nak berjalan menuju Allah. Fa inna intidhar as-sihhah, kalau kita tunggu nak sihat baru nak berjalan kepada Allah, batalah, biasanya batal benda tu, tak jadi buat. Macam taubat, kita rasa nak taubat, kita tangguh-tangguh, percayalah akan terbatal taubat, dia tidak akan jadi bertaubat. Siru ila Allah urja wa la tantadhiru as-sihhah fa inna intidhar as-sihhah batal. Dan jika tidak berdosa, hendaklah pula bersyukur. Bila kita muhasabah diri kita, kita tengok alhamdulillah aku tak berdosa, maka apa yang kita buat? Adakah diam begitu saja? Dah, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, pasti Allah SWT akan tambah. Maknanya akan tambah ke arah penjagaan daripada melakukan dosa.
Bersyukur tidak melakukan dosa. Bila kita bersyukur saja, Allah tambah penjagaan daripada dosa. Lagi Allah permudahkan, Allah menjadikan kita mudah majlis ilmu. Itu antara penjagaan-penjagaan yang diberikan oleh Allah. Kita mudah bila pergi majlis ilmu, semakin terjaga, semakin terjaga. Ini adalah kesan daripada syukur kita kepada Allah sebab kita tak berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan penjagaan itu dengan membuka kita majlis-majlis ilmu, dengan memberi peluang kepada kita pergi majlis zikir. Macam malam tadi kita pergi masjid negeri, Masya Allah, tabarakallah. Kesatuan umat di bawah satu Sayyid, iaitu Sayyidina Muhammad. Maka berkumpul seluruh manusia, yang tua, yang muda, yang muda di satu tempat, mengenal seorang lelaki yang bukan saudara kita. Dia orang Arab, tetapi kita timbul rasa cinta pada beliau, ya Rasulullah SAW. Maka kan itu disebut, kalau sekiranya tidak berdosa, hendaklah pula bersyukur ke hadrat Allah. Syukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur padamu, ya Allah, hari ini aku tak berdosa. Allah tambah lagi, besok tak ada buat dosa juga. Syukur pula lagi, Allah tambah pula sehari lagi tak buat dosa. Akhirnya sampai mati tidak buat dosa. Subhanallah. Amin. Jangan pandang remeh dan syukur. Tak susah sangat syukur. Solat sunat syukur, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang melimpahkan kurniaan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni pengasih kata, Allah ni cukup kasih. Allah kasih kata pada kita, Allah kasih pada Nabi Muhammad, Allah kasih pada umatnya. Kan itu disebut dalam surah, kita tengok hidayah Allah, Allah punya kasih pada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Tuhan kamu, sucikan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Ibnu Hayyan dia kata, bila sebut sabbihisma rabbika di atas zahir ayat, maknanya Allah suruh sucikan nama dia yang bersifat tinggi. Maknanya tidak boleh digunakan nama Allah itu pada semua yang ada yang dinamakan sebagai makhluk. Tak boleh kita namakan rumah kita Darul Allah. Tak boleh kita namakan apa-apa anak kita dengan nama Allah. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang mana tidak boleh dia dikongsi dengan mana-mana makhluk. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa iaitu maksud di situ alal musamma, yang membawa maksud zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sucikan zat Allah daripada segala sesuatu yang boleh berkongsi dengan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeza dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeza dengan makhluk-makhluknya. Jangan kita samakan diri kita dengan Allah. Allah minta perintah bahawa sucikan zat Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita Allah buat apa? Allah nak tunjukkan sifat dia yang maha tinggi itu macam mana. Alladhi khalaqaka fasawwa. Alladhi khalaqaka, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta kamu. Adakah Allah cipta begitu saja? Fasawwa. Dan Allah jadikan kita ni sempurna. Maksudnya macam mana? Dengan meletakkan anggota kita pada tempatnya, dengan meletakkan laut pada tempatnya, dengan meletakkan gunung pada tempatnya, dengan meletakkan rumah-rumah pada tempatnya, dengan meletakkan langit pada tempatnya, meletakkan binatang pada tempatnya, binatang yang berbisa pada tempatnya, binatang yang liar pada tempatnya. Subhanallah. Alladhi khalaqaka fasawwa. Jantung Allah letak di kiri, ada hikmahnya tempatnya. Perut letak di bawah, ada hikmahnya tempat. Cukup cantik.
Alladzi khalaqaka fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada, yaitu Allah Subhanahu wa taala pula meletakkan kadar-kadar kita, kemampuan-kemampuan. Allah Subhanahu wa taala letakkan kategori, jenis, semuanya Allah tentukan. Allah jadikan lelaki dan perempuan. Allah letakkan kadar, ada lelaki dan ada perempuan. Allah letakkan perempuan, kadar dia dengan bersifat lembut, lelaki keras. Maka semuanya itu adalah apa dia? Hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qaddara. Allah Subhanahu wa taala kadarkan rezeki kita. Kemudiannya setelah Allah kadarkan yang perempuan lembut, yang lelaki keras, Allah Subhanahu wa taala kadarkan binatang-binatang yang makan di laut, yang makan di darat. Allah Subhanahu wa taala tetapkan binatang-binatang di udara. Allah Subhanahu wa taala tetapkan segala macam benda di muka bumi ini. Adakah Allah dah tetapkan lepas tu Allah biar saja? Alladzi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan, kemudiannya Allah hada. Allah beri petunjuk ke arah nak mencapai kadar itu. Maka seorang perempuan bila dia bersifat lembut, Allah tunjukkan kaedah dia menggunakan kelembutannya melalui Al-Quran dan rahmat yang terbesar, yaitu Rasulullah SAW. Kemudiannya Allah tetapkan seorang lelaki keras, macam mana ke arah nak mengimbang kekerasan yang ada pada dirinya, sehingga kan kekerasan itu pergi ke arah kebaikan. Semuanya fahada, Allah dah tunjuk belakang. Karena itu Allah SWT tetapkan rezeki seorang macam ini, dan Allah hada, Allah tunjukkan dia macam mana dia nak capai rezeki dia. Kenapa? Allah bagi kita mata, Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita mulut. Semuanya itu bantuan ke arah mendapat petunjuk daripada Allah untuk mencapai kadar kita. Karena itu bila Allah Subhanahu wa taala takdirkan dosa yang ada di muka bumi, fahada, maka Allah beri petunjuk pula ke arah penghapusan dosa, ke arah nak mengelakkan diri daripada dosa. Subhanallah. Alladzi qaddara fahada. Selalu kita baca ni hari Jumaat. Sabbihi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan rumput-rumput dan rampai-rampai. Allah nak beritahu ni tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok semua yang ada kat muka bumi ni aku bagi tumbuh, dan aku berkuasa. Faja'alahu husa'an ahwa, dan aku berkuasa mematikan kembali, keringkan dia, husa'an ahwa, sehingga menjadi kehitam-hitam. Faja'alahu husa'an ahwa, maknanya Allah boleh buat, Allah berkuasa, Allah cipta, Allah boleh buat. Subhanahu wa ta'ala tak buat khususnya, lebih-lebih lagi kepada umat Nabi Muhammad. Peluang demi peluang, peluang demi peluang diberi kepada umat Nabi Muhammad. Kerana siapa? Kerana Sayyidina Muhammad. Kerana Sayyidina Muhammad, kerana Nabi kita Muhammad lah Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan umat Nabi Muhammad. Karena itu Nabi SAW pernah duduk membaca Quran sampai kepada ayat Nabi Isa alaihissalam meminta pada Allah mengeluarkan sesiapa saja daripada umatnya daripada neraka, walau ada di dalam hatinya sebesar biji bayang daripada keimanan. Bila dia baca ayat itu, maka Nabi menangis. Ketika itu Allah mengutus Jibril bertanyakan kenapa Nabi menangis. Maka bila Jibril bertanya pada Muhammad, pada Nabi kita Muhammad, maka bila bertanya, maka Nabi Muhammad menyebut apa? Apa Nabi Muhammad sebut? Ummati, ummati. Nabi Muhammad pun nak minta supaya Allah jaga umatnya. Maka Allah kata pada Jibril, beritahu pada Muhammad
Muhammad bahawa sesungguhnya aku redha padanya dan pada umatnya, dan kami sesekali tidak akan menyakiti Nabi Muhammad juga umatnya. Dan itu Allah memberi peluang kita boleh bertaubat. Ini satu keredaan daripada Allah, tidak mau menyakiti hati Nabi Muhammad. Allah SWT satu-satunya umat kepada Nabi Muhammad, satu-satunya umat manusia di bawah Nabi Muhammad yang diberi peluang ada taubat, kerana dia sebelum daripada itu umat-umat sebelumnya kalau buat saja dosa diazab oleh Allah SWT masih itu juga. Tapi disebabkan kasih pada Rasulullah SAW kita dapat faedahnya. Sallu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad alladhi faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah kata sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka ya Muhammad fala tansa. Ini ada sebab turun ayat ini. Allah kata kami akan membacakan kepada kau wahai Muhammad dan kau tidak akan lupa. Sebab turun ayat ini sebab Jibril alaihi salam apabila membawa wahyu pada Nabi, Nabi selalu Jibril bila baca ayat-ayat Allah, Nabi selalu ulang ayat tu sehingga Jibril tak habis pun dia dah ulang. Contohnya Jibril membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Nabi dah ulang Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi. Dia takut apa? Nabi kenapa diulang? Sebab Nabi takut lupa. Sebab Nabi takut lupa. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut aku lupa. Kerana itu Nabi itu Jibril tak habis lagi, dia dah start hafal lah yang bagi sebelum. Maka ketika Allah turunkan ayat sanuqri'uka ya Muhammad, sanuqri'uka fala tansa. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan bacakan untuk kau Muhammad, dengar dan kau takkan lupa. Tak payah nak kelam kabut. Macam ada di antara ayat Al-Quran apa? Dita jalabi, macam ayat ya? Ada ayat lain yang menunjukkan bahawa Allah minta pada Nabi jangan bersegera-segera menyebut wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah daripada ayat-ayat yang Allah nak Nabi lupa. Contohnya ayat-ayat yang dinasahkan ataupun ayat-ayat yang tidak menjadi tidak dihazafkan hukumnya. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tahu yang mana nampak dan yang mana tersembunyi. Yang mana jelas, yang mana tersembunyi. Wa sanuyassiruka lil yusra, wa sanuyassiruka lil yusra, wa sanuyassiruka lil yusra. Dan kami memudahkan bagi engkau wahai Muhammad untuk kemudahan. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah akan melimpahkan hidayah dia. Banyakkan bersyukur. Allah walaupun telah mentakdirkan kita berdosa, Allah pasti menunjukkan fahada alladhi qaddara fahada. Allah tunjukkan jalan macam mana nak bertaubat. Masya-Allah. Antum ada pada hari ini alhamdulillah fahadakum. Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk pada antum. Bila belajar saja kitab ini, tahu nampak macam mana cara nak bertaubat. Ini berkat daripada amal kebaikan yang antum lakukan insya-Allah. Lepas tu disebut sesungguhnya telah berkata setengah para salihin bahawa kehitaman hati itu berpunca dari sebab-sebab perbuatan dosa. Hati ini jadi hitam, hati ini jadi kotor, hati ini jadi keras. Kerana apa? Perbuatan dosa. Kerana itu kalau kita lihat disebut dalam satu hadis Nabi SAW, ab'adul asya' minallahi al-qalbul qasih. Yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala nanti, sama ada di dunia atau di hari kiamat, al-qalbul qasih. Orang yang hati dia keras, hati dia hitam.
Orang yang hati dia qasi, dia paling jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu hati kita ni nak kena bentuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu semua, maka hati perlu dibentuk, perlu ditarbiah. Nak tarbiah dia dengan apa? Dengan zikrullah. Nak tarbiah dengan apa? Dengan wird. Nak tarbiah dengan apa? Qiraatul Quran, qiraat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendengar kisah-kisah Rasulullah. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Junaid, al-hikayatu jundun min junudillah. Disebutkan oleh Imam Junaid dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, al-hikayatu jundun min junudillah. Mendengar kisah-kisah, hikayat di situ maksudnya kisah-kisah para utusan Allah itu, jundun min junudillah, tentera daripada tentera Allah, yuzabbitu biha quluba awliyaih, yang mana dengan dengar cerita-cerita itu menetapkan hati kekasih-kekasihnya. Kalau nak hati kita kuat, teguh dalam beriman pada Allah dan patuh pada Rasulullah, maka banyak ingat sirahnya. Tengok macam mana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pernahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana sahabat-sahabat berjumpa Rasulullah, macam mana Sayyidina Umar, macam mana Sayyidina Abu Bakar, macam mana Sayyidina Uthman, macam mana Sayyidina Ali. Dalam riwayat mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cukup kenal sahabat-sahabat dia. Kalau Sayyidina Abu Bakar datang ketuk pintu, Nabi dah tahu. Bila bunyi saja ketukan pintu, Nabi kata, udkhul ya Abu Bakar. Kita kalau orang ketuk pintu tak cakap apa-apa, kenal kan? Kasih kita tu, sesama kita tu, mak kita ketuk tu kita tak kenal. Mak kita ketuk pintu, siapa? Kita tak kenal. Mak tahu kita kenal. Rasulullah, sahabat dia ketuk pintu, dia tahu siapa ketuk. Melalui apa dia tahu? Melalui ketukan pintu. Punya kasih Allah Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya sampai diperhatikan setiap ciri, sehingga ciri mengetuk pintu Nabi menyebabkan Nabi kenal siapa ketuk pintu. Sebab Abu Bakar bila mengetuk pintu, Nabi dah tahu. Abu Bakar seorang yang lembut, ketukan Nabi Abu Bakar terlalu lembut. Maka Rasulullah kata, udhul ya Abu Bakar. Ada yang ketuk sebab tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni ketuk pintu macam nak roboh. Ni Sayyidina Umar, style dia. Kita kalau tak ada style macam tu, janganlah pada ngada-ngada pula. Buat ketuk pintu kuat-kuat, asal ketuk sama nak roboh. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Yang bagus-bagus menyampah bagi poyo bagi. Tak payah nak berlakon. Jangan jadi pelakon atas muka dunia ni. Be yourself. Dalam bahasa Inggeris orang panggil apa? Be yourself. Jadi diri kamu. Dan bila diri kamu yang sebenarnya tu tak baik, jadikan ia yang baik. Dan orang kata, Rasulullah kata, udhul ya Abu Bakar. Kemudiannya tuan-tuan rahmati Allah, ketika Sayyidina Abu Bakar ketuk, Sayyidina Abu Bakar masuk, dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak kaki dia dekat ada dalam besin, dalam bekas besar. Nabi gendam kaki dia separas betis, dan separas betis yang mana kain Rasulullah diangkat sampai ke paras bawah lututnya. Maka bila Abu Bakar nampak Rasulullah buat begitu, Abu Bakar pun datang, letakkan kaki dia sama-sama, gendam kaki bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya bila Umar ketuk pula, Rasulullah kata, udhul ya Umar. Umar masuk tengok, apa dia orang buat ni? Tak cakap apa. Dia terus angkat kain, lipat seluruh kain dia pun letak kaki dia, sama-sama rendam kaki dia Rasulullah SAW. Kemudiannya ada satu ketukan lagi, tuk-tuk-tuk, Sayyidina Ali. Rasulullah kata, udhul ya Ali. Sebab apa Rasulullah tahu? Sebab Sayyidina Ali orangnya rendah, ketukannya bunyi di belah bawah. Rasulullah kata, udhul ya Ali. Masuk wahai Ali. Sayyidina Ali masuk, dia tengok Rasulullah, Abu Bakar, Umar buat benda sama, dia pun pergi, dia masuk kaki dia sekali. Tiba-tiba bunyi ketukan. Rasulullah kata, udhul ya Uthman. Ketukan tu Nabi kenal macam mana? Sebab Uthman orangnya tinggi, ketukannya di belah atas. Maka Rasulullah kata, udhul ya Uthman. Uthman bila masuk saja,
Rasulullah nampak saja Osman, Rasulullah masuk saja, terus Rasulullah angkat kaki dan turun kainnya sampai ke bahagian buku lari. Abu Bakar pun pelik, semua pun ada turun saja. Dan Abu Bakar tanya, Rasulullah, kenapa kau rasa malu dengan Osman? Sedangkan kepada kami kau tidak malu, iaitu kau tidak menurunkan kain kau. Sesungguhnya aku malu, aku segan kepada orang yang disegani oleh malaikat rahmat. Sebab malaikat rahmat terlalu segan dan malu dengan Sayyidina Osman kerana tahajudnya satu rakaat 30 juz Al-Quran. Osman, Allah, untuk tahajud satu rakaat berapa juz? Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna min atba'i Muhammad wa ja'alna min atba'i sayyidina Muhammad. Maka disebut tu dia wa sayassiruka lil yusra. Itu antara syarah kepada hidayah itu tadi. Dan kemudiannya minta maaf pada hati yang keras tadi itu daripada perbuatan dosa. Minta kita jangan jadi orang yang paling jauh daripada siapa? Daripada Allah SWT disebabkan hati keras. Kerana itu Allah SWT sebut minasyaqa'i arba', daripada tanda, di antara tanda-tanda kejahatan. Maknanya seorang ada tanda-tanda ni, maka dia tu na'udzubillah digolongkan dalam golongan orang yang jahat. Apa dia? Minasyaqa'i arba', qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi, hati dia keras. Hati dia keras. Macam mana? Tak boleh terima nasihat. Kemudiannya dikata apa lagi? Qaswatul qalbi dan insya qaswatul qalbi wa jumudul ain, dan mata yang beku, mata yang tidak melelehkan air mata, tidak meleleh air mata kerana Allah SWT. Maka kita kena melelehkan air mata kita kerana Allah. Dan kalau kita takut murai, maknanya kita takut kalau kita meleleh air mata di depan orang, takut kita murai, iaitu riya, maka menangislah di dalam hati. Dalam ilmu tasawuf ada dua jenis tangisan. Satu tangisan yang keluar air mata, satu tangisan yang mana di dalam batin. Setengah orang yang kadang-kadang dia takut, dia riak kerana tangisannya, maka ditahan seboleh-boleh tangisannya dan menangisnya di dalam hati. Dan Allah mengetahui siapa yang benar dalam soal ini. Tapi kalau kita buat-buat kata, kenapa tak nangis? Saya nangis dalam hati, bohong. Jangan berdosa. Dengan manusia kita boleh berdosa, Allah tahu menangis itu betul dalam hati. Maka kerana itu jumudul ain, itu dosa-dosa ni nampak, ya Allah, banyak dosa ya Allah, banyak dosa ya Allah. Tak istiqamah dalam ibadah, tak istiqamah dalam taubat, banyak dosa tu ya Allah. Aku tengok televisyen banyak ya Allah, aku tengok benda tak baik banyak ya Allah. Namanya keluar, mata keluar. Kalau tidak keluar, maknanya maksud tidak keluar ni melalui hati yang keras. Bila dia hati keras, maka mata dia tidak akan berair untuk Allah. Sayyidina Osman menangisnya dia kerana dosa, menangisnya dia kerana Allah dalam riwayat, sehingga kuyup janggutnya basah. Janggut Sayyidina Osman panjang, basah, menitik-nitik air, kuyup janggutnya macam disimbah air mata yang keluar. Kita janggut basah sebab apa? Minum air sampai tertumpah, kena janggut, habis basah kulit, tapi bukan menangis. Wahirs, dan orang yang terlalu tamak kepada dunia, hirsud dunia, dok mikir nak cari duit, ini tanda kejahatan. Dok fikir nak cari duit, macam mana aku nak kaya, macam mana aku nak jadi gini. Dok fikir itu saja sehingga lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini boleh menjadi satu tanda kejahatan, menyebabkan akhirnya bila dia hanya fikir itu, tidak fikir Allah dan Rasulnya, maka dia akan buat seboleh-bolehnya apa-apa pun
yang membolehkan dia itu mendapat keuntungan sehingga melakukan benda yang haram. Ini nak kena jaga boleh. Baru saya diberitakan ada seorang pekerja di sini. Subuh dia turun ke bawah dekat pintu, dia pakai serban koridor, tiba-tiba satu kereta berhenti. Dalam kereta tu perempuan ramai. Yang turun seorang perempuan pakai short putih. Dia datang pada staf tu, pekerja sini. Jumpa staf ni pun terperanjat ni, apa hal? Saya nak tanya sikit. Yang sini. Makan babi boleh tak? Tak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau saya dah makan, orang cakap makan tanah. Nak sama makan tanah. Sian manusia jahil. Agaknya dia dah tengok kali-kali kita keluar tu ni, sebab serban duduk sini. Ditanya soalan, pakaian dia pun dah siap. Staf pula bujang lagi, menggeletar paling lutut. Bukan sebab sejuk subuh. Aku belum usah Allah lagi. Masya Allah. Hati-hati insyaAllah. Jangan pula lepas ni ada setiap subuh dia duduk kat bawah juga tu. Kesian masyarakat itu. Sampai babi pun boleh tanya harap ke tidak harap. Benar-benar kita bersangka baiklah. Kalau bersangka dulu macam-macam, saja nak rusik, saja nak tes. Maknanya jumudul ain wal hirs di dunia, seronok dunia, fashion, bergaya, wanita. Tuan-tuan risau apa tuan-tuan? Allah dah tuliskan jodoh. Bukan tak suruh usaha, tidak. Tapi jangan kabut-kabutlah bila dah tahu keadaan. Kita dah tahu keadaan jodoh, Allah dah tulis. Contohnya wanita. Yang kita kelang kabut pasal apa? Cari tenang-tenang. Minta Allah, usaha dengan doa kita, minta Allah tunjukkan kita isteri yang salihah. Dan ambil sebab-sebab untuk mendapat isteri yang salihah. Dan Allah bagi, insyaAllah. Rezeki. Begitu juga usaha. Tapi jangan kelang kabut, fikir malam tak boleh tidur, macam mana nak cari. Saya memang kadang-kadang tak boleh tidur, sebab fikir cari duit nak buat madrasah. Itu okey lah tu. Maknanya jangan kelang kabut. Tenang. Nasihat untuk diri saya lagi tuan-tuan, antum semua. Watul amal, dan juga apa dia? Panjang cita-cita. Cita-cita berkenaan dengan dunia. Terlalu panjang cita-cita menyebabkan kita lupa. Ini tanda-tanda kejahatan. Karena itu Allah perintah pada kita jangan kawan dengan orang-orang yang hati dia keras, tak boleh nak menerima kebenaran. Allah sebut, A'udzubillah minasyaitanirrajim dalam surah Kahfi ayat yang ke-28. A'udzubillah minasyaitanirrajim wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Allah SWT kata apa? Wa la tuti'. Jangan kamu taat orang yang kami lalaikan hati mereka. Dan bukan itu saja, wattaba'a hawa, dan dia mengikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta. Maka Allah beritahu bahawa keadaan dia, kehidupan dia, maka furta, kacau pilau, kelang kabut. Jangan kawan dengan orang ini. Cari orang yang baik. Maksudnya kawan yang kita dah jadikan rapat. Cari kawan dalam nak mengaji, kawan yang akhlak dia baik. Bila kita berkawan dengan orang yang akhlak baik, akhlak kita pun baik. Tapi kalau kawan dengan orang-orang yang jahat, maka kita jahat. Karena itu Allah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu atas agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka mestilah kamu melihat di kalangan kamu, setiap kamu mesti melihat siapa yang kamu kawan. Ini perintah daripada Rasulullah. Bukan maksudnya tak kawan tu putus silaturahim, tidak. Maksudnya tidak rapat. Okay?
tidak bersama dia, tinggalkan dia. Kecuali kita sampai ke satu tahap kita menjadi da'i, yang mana kita nak mendakwah dia, kita rapatkan kepada dia kerana nak mendakwah dia, tetapi pastikan dulu kamu mampu untuk mendakwah dia. Saya takut bila pergi kita didakwah. Kerana itu kena berdakwah dengan jamaah, itu yang paling kuat. Sebab kalau kita pergi seorang mendakwah 5 orang yang teruk, yang haprak, takut-takut kita jadi yang kena. Nampak yang haprak. Jadi kalau kita masih tidak kuat, ada 5 orang nak didakwah, kita datang 7 orang. Kita yang kuat daripada dia. InsyaAllah, ya? Baik. Maka disebut alamat kehitaman hati ialah anda mendapati hati anda tidak merasa takut. Ini salah satu sifat antara tanda hati kita dekat. Kita tak takut daripada melakukan perbuatan dosa, tak merasa kesan, nikmat, kemanisan mengerjakan ketaatan, dan tidak pula bagi nasihat, pengajaran, memberi kesan manfaat kepada diri kita yang mendengar. Kerah hati, tak takut nak buat dosa. Ini bab takut ni penting, tuan-tuan. Yang mana dikata apa dia? Dia sebut bahawa satu kata-kata para hukama, Ra'sul hikmah makhafatullah. Ra'sul hikmah makhafatullah. Kepala segala hikmah, maknanya kita nak dapat hikmah, maknanya mengetahui sir-sir, rahsia-rahsia Allah di atas muka bumi, rahsia alam, rahsia manusia, rahsia hakikat, maknanya mengetahui segala hakikat di atas muka bumi, hakikatullah, hakikatul Muhammadiyah, hakikatul insan, hakikatul hayawan, hakikatul sama, hakikatul ard, hakikatul kullu ma fid dunya. Maka fil alam, maka hikmah, hikmatul apa ni, ra'sul hikmah, kepala dia, kepala untuk mendapat hikmah ini makhafatullah, takut kepada Allah. Jadi kata kita banyak tak tahu rahsia lagi, kita tak nampak. Semalam kita dengar tentang disebut berkenaan dengan hakikatul Muhammadiyah. Kita tak nampak hakikat Muhammad, Nabi Muhammad, hakikat kebenaran Nabi Muhammad, dalaman dia. Bagaimanakah dia dengan kita? Kenapa dia diutuskan oleh Allah? Kenapa dia diutuskan oleh Allah sebagai rahmat kepada sekalian alam? Dan dijadikan segala-galanya adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihi salam ditanya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa berkata dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan pada Nabi Musa bahawa sesiapa yang mengingkari dan meragui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan lempar mereka ke dalam neraka. Ketika itu Nabi Musa bila dengar terperanjat, sebab Nabi Musa kata, siapa dia Ahmad ini? Siapa dia Muhammad ini? Aku tak tahu siapa dia, ya Allah. Maka Allah memberitahu bahawa itulah Nabi Muhammad SAW, iaitu merupakan kekasihnya, Nabi yang akan dikeluarkan di akhir zaman. Maka ketika itu Nabi Musa, dipendekkan ceritanya, Nabi Musa memohon pada Allah, Allah waj'alni min ummati Ahmad, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Dan itu diciptakan Nabi sebenarnya cahayanya melepasi segala makhluk yang ada. Bahkan Nabi dicipta dahulu, lebih dahulu daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, cahaya dia. Masya-Allah. Tuan-tuan dan rahmat Allah, kalau kita tahu hakikat dia tu, kita akan jadi patuh sungguh. Patuh sungguh pada Nabi Muhammad. Kerana itu disebut oleh Nabi, man ra'ani fil manam sayarani yaqadan. Siapa yang nampak aku dalam tidur, maka akan nampak dalam jaga. Umum hadis ini. Maka ulama tasawuf mengatakan tidak mustahil, kerana tidak ada dalil yang menafikan. Tak mustahil kita mimpi Rasulullah, dan dalam keadaan jaga kita berjumpa juga Rasulullah SAW. Bila dah terlalu tinggi hakikat pemahaman kita pada Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad
masa saya di Yaman, bila saya cerita dia pasal Muhammad, ada bunyi kat belakang, Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ya sa'la Nabi Nabi, kami gembira dengan Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Al-bakhil liman la yusalli ala Nabi, orang yang bakhil, yang tak berselawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bila kita tahu hakikat tentang Muhammad, maka secara otomatiknya kita akan patuh bersungguh-sungguh pada hukum hakam. Dia beza. Kita kalau belajar daripada seorang guru, kita ikut, kita menghafal Quran, kita menghafal kitab, kita menghafal apa semua. Apa guru tu cakap kita patuh, kita menghafal apa, tapi kita tak pernah cuba mengenali guru kita. Maknanya kita macam, tapi kita tak kenal guru kita. Anak dia berapa orang, dia ada masalah ke tidak, macam mana keadaan hidup dia tu macam mana, kasih dia pada kita macam mana. Ke kita belajar, lepas tu belah, lepas tu tunggu tak ingat dia. Jumpa awak guru tadika saya bukan tadika sebenarnya. Nah, beza dengan orang yang belajar dan mengenali guru dia, rapat dengan guru dia, sayang dengan guru dia. Ini yang kita nak kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad. Kita memang semangat dalam menyampaikan risalah ini, menegakkan hukum hakam, tetapi kita terlupa nak mengenali dia, mengenali Rasulullah SAW. Sehingga menyebabkan kita melakukan perintah kerana cinta pada dia. Berbeza seseorang yang melakukan perintah kerana patuh dan melakukan perintah kerana cinta dan patuh. Faham? Maknanya bila kita ni kadang-kadang Sultan kata kepada tentera-tentera, kalau saya pergi camp komando, kalau pergi tentera-tentera, oi, kalau dia perintah, wah, kan polis ada, Kapten, pergi ke bahagian timur negeri Selangor, di sana ada, baik Tuan, bergerak serang, baik Tuan. Patuh, mereka itu patuh. Dapat raja-raja pecut lebih sikit, patuh, dia patuh, tangkap apa sebagainya. Tapi dia tidak cinta bos dia. Boleh faham? Dia tidak cinta Tuhan dia. Dia hanya patuh. Kita nak kena cinta, daripada cinta lahir patuh. Oh, ini yang paling power kan? Nah, maka mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan kepada kita hakikat Allah, sehingga kita semayang bukan kerana dipaksa, bukan kerana hukum, tetapi kerana cinta pada Allah. Kita mengikut apa yang digunakan sunnah Rasulullah, berpakaian seperti Rasulullah, berakhlak seperti Rasulullah, berjalan seperti Rasulullah, semuanya kerana cinta yang pertama kepada Rasulullah, kemudian didatangi dengan kepatuhan kepada Dia. Dan itu bila kita mengajar kepada mereka untuk mengikut hukum hakam, memang penting. Ini adalah risalah Rasulullah, ini perjuangan yang perlu diperjuangkan. Tapi kita kurang daripada sudut kerohanian kita, sehingga kita tidak mencintai, tidak ada timbul atau terlalu sikit cinta kita. Lama yang kata, Ustaz, tanda cinta kita patuhlah. Sebab banyak contoh-contoh kita patuh kerana takut semata-mata. Kita patuh kerana benda tu kalau tak buat kena denda, kena iqab. Lepas kita kalau tidak semayang, masuk neraka. Kita kalau tidak buat keluar zakat, masuk neraka. Jadi kita buat kerana takut masuk neraka. Tapi biar kita usaha sungguh-sungguh sehingga sampai satu tahap kita buat dan rasa seronok, dan kerana kita buat kerana cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang diwar-warkan, yang kita buat maulid Nabi dan sebagainya. Ini tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta. Daripada cinta dia akan datang patuh, tanpa diserah, tanpa disuruh. Maka cinta perlu kepada ilmu. Maka kerana itu disebut di sini, maka dia sebut bahawa
taat dan tidak pula nasihat itu memberi kesan manfaat. Oleh itu jangan sekali-kali anda memandang remeh terhadap perbuatan-perbuatan dosa walaupun sedikit. Maka anda menyangkakan diri anda seorang yang bertaubat, sedangkan sebenarnya anda adalah seorang yang mengekali melakukan dosa-dosa besar. Dalam mencari proses cinta memakan masa. Maka paling kurang pun kalau sebelum kita masuk dimatikan Allah, kurang-kurangnya kita sampai ke satu tahap, iaitu takut kepada Allah. Kita sekarang ni takut pun tak sampai. Takut kepada Allah. Allah kata apa dalam di Quran? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-40, Allah kata apa? Wa iyaya farhabun, wa iyaya farhabun. Maksudnya khafuni ya ibadi, khafuni ya ibadi, takutilah aku wahai hamba-hamba. Allah minta takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang paling mudah nak difahamkan kepada manusia, yang mana prosesnya, pembelajarannya, yang mana Allah tahu hamba dia macam mana, dan kan itu sekurang-kurangnya sampai ke satu tahap, iaitu khafuni ya ibadi wa iyaya farhabun. Kena ada rasa takut pada azab Allah. Kepala dia cinta lah. Bila cinta dia takut gini, dia rasa risau dalam masa yang harapan dia. Dia bila cinta pada seseorang, dia takut kalau belakang sesuatu orang tu marah. Nampak tak? Maka dalam proses itu dengan niat kita, bila kita tarbiyah diri kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita belajar, maka dia akan naik sampai kepada hakikat segala-galanya, iaitu al-hubbu fillah wal hubbu fi Rasulillah. Cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah. Pada itu Allah kata wa iyaya farhabun. Allah bagi apa? Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-46 Allah kata apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata sesiapa yang takut, waliman khafa itu khabar muqaddam. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mubtada muakhar. Asalnya jannatan liman khafa maqama rabbih. Dua syurga kepada sesiapa yang takut maqama rabbih. Masuk di situ fi halatil qiyam, ketika kita berdepan dengan Allah. Hari kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi apa? Allah bagi apa pada orang yang takut pada Allah? Jannatan, la ilaha illallah, dua syurga. Orang yang terakhir masuk syurga diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang manusia yang terakhir masuk syurga. Dia naik di tiang sirat, bila dalam perjalanannya disambar api neraka jatuh ke bawah. Sehinggalah tahun-tahun, beratus-ratus tahun, beribu tahun, sehingga dia sampai akhirnya kepada surga. Ketika sampai di akhir sidrah, di akhir sirat, titian sirat, bila sampai di situ, maka malaikat menyambut dengan senyuman yang cukup indah, mengatakan, wahai hamba Allah, pergilah mengambil syurgamu yang seluasnya seluas langit dan bumi. Istanamu di surga seluas langit dan bumi. Orang ni, dia bila dengar, dia kata, adakah kau memain-mainkan aku, wahai para malaikat? Dia tanya malaikat. Macam kita, bahasa kita, pergi ke aku dah masuk kali neraka. Ada ke aku dapat syurga seluas langit dan bumi ke? Istana. Malaikat kata, lihatlah dengan matamu sendiri. Bila dilihat, orang yang terakhir masuk syurga, istananya seluas langit dan bumi. Bagaimana yang masuk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Hasan wal Husain, sahabat-sahabat Nabi. Allahu Akbar. Dan
awwala man qara'a babal jannah. Nabi lah orang yang pertama mengetuk pintu syurga, dan dialah yang pertama akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini, bila kita takut pada Allah, Allah kata dia bagi dua syurga. Maka mufassirin terbahagi pada dua kaul. Yang mana kaul yang pertama, maksud syurga di situ dua, iaitu mendapat syurga manusia dan syurga daripada jin. Kalau kita tengok pembahasan tentang syurga, dah dengar, syurga ni dia ada berlapis-lapis satu. Dan satu lagi, dia ada pembahagian pula kepada syurga yang disahkan oleh jin dan syurga yang diduduki oleh manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Maka antara tafsiran yang pertama, kita boleh bebas masuk ke dalam syurga manusia dan syurga jin. Masya Allah. Masuk situ, pergi kat jin pula. Sekali tak boleh. Sekali kalau sampai situ, dunia. Oh, dia kata dunia. Sampai boleh. Oh, mayang diulih. Itu macam dah zikir tapi rohani. Mula. Oh, ini dunia. Dah, di syurga Allah memang. Syurga jin boleh masuk, syurga manusia boleh masuk. Sama. Jangan datang sebab dia takut pada Allah. Dan tafsir yang kedua, dan dikatakan para ulama ini yang lebih tepat, iaitu syurga dunia dan syurga akhirat. Dia dapat kesenangan, keindahan, kelazatan zikir, keseronokan, dan mengenali Allah dan Rasulnya di dunia, satu nikmat yang paling besar. Dan kenikmatan itu tak dapat dibayangkan. Kelazatan iman, dia lazat iman ni dia tak boleh nak cerita. Dia kena usaha untuk dapatkan benda. Di akhirat dia mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana? Takut. Rasa takut. Rasa takut. Ni bagi contoh dia. Dia kata apa? Oleh itu jangan dikata, maka sesungguhnya telah sampai kepada kami riwayat daripada Kahmas Ibn al-Hasan bahwasanya beliau telah berkata, ini orang Tamimi Basri, seorang yang boleh dipercayai riwayatnya, ya, bahwasanya beliau telah berkata, aku telah melakukan, tengok ni orang takut pada Allah, aku telah melakukan satu dosa, maka lalu aku menangis kerana menyesal tentang dosa itu selama 40 tahun. 40 tahun. Tak pelik tau. Tak pelik. Nabi Adam alaihi salam dalam riwayat dia bertaubat pada Allah selepas makan buah khuldi, hasil makan pujukan syaitan. Berapa ratus tahun? 200 tahun lebih kurang. Berapa 200 tahun di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam ini cerita, ya. Maka dia kata apa? 40 tahun menangis. Tak habis lagi. Kemudian dikatakan orang padanya, apa dia dosa itu wahai Abu Abdillah? Dan Abu Abdillah itu dia lah lakab, iaitu dia punya kunyah dia, iaitu kepada bapa dia, kepada anak dia nama Abdullah. Jawabnya, seorang saudaraku fillah, iaitu saudara, bukan saudara daging, telah menziarahi, titik dia itu dekat. Dia jadi, nak baca pun jadi ni, dia menziarahi. Kalau tu baca matriarahi, dia menziarahi aku, maka aku membeli untuknya seekor ikan. Maknanya tetamu datang, dia beli ikan lah, nak jamu tetamu. Lalu dimakannya. Setelah dimasak apa sebagainya, dia bagi tetamu makan. Kemudian aku bangun. Lepas tu biasa lepas orang makan, kita nak ambil air, nak ambil sabun, nak basuh tangan dia, nak bersihkan tangan dia. Lalu aku bangun pergi ke pagar rumah jiranku. Dia pergi dekat pagar rumah jiran dia. Lalu aku ambil daripadanya segumpal tanah. Tanah di pagar tu tengah-tengah, maknanya hak jiran, hak dia. Dia ambil tanah tu di tengah-tengah yang merupakan hak jiran, hak dia. Dia ambil tanah tu tujuannya untuk apa? Ganti sabun lah. Dulu dia basuh tangan tu dengan sabun dia, iaitu tanah.
Ini jiranku, lalu aku ambil daripadanya segumpal tanah tanpa meminta izin terlebih dahulu, dan selepas itu aku berikan tanah itu kepada tamuku, lalu dia mengesat basuh tangannya dengannya. Maknanya dia tu rasa berdosa disebabkan ambil tanah yang merupakan di tengah-tengah sempadan di antara dia dengan jiran, yang sepatutnya dia ambil izin daripada jiran. Bila dia terbuat macam tu, dia rasa menyesal dan dia bertaubat selama 40 tahun disebabkan itu. Bukan sebab tinggal semayang, bukan sebab tak keluar zakat, bukan sebab dia buat berzina dan sebagainya. Ini benda yang bagi pandangan orang yang lemah imannya, benda ni biasa. Ini ulama-ulama dulu patutlah dia orang hebat-hebat, umur 13 dah jadi mufti. Kita umur 13 curi peti orang, bukan mufti, peti orang, buka peti. Nah, Allah. Kemudian dia kata apa? Maka kajilah diri anda dan hisapkan dia sebelum dihisapkan di akhirat nanti. Ini di satu situ Sayyidina Umar kata apa dia? Apa ni? Ada itu. Maknanya menghisap diri kita dulu. Bersegeralah taubat dan cepatlah bertindak sebelum mati. Tuan tu nak kena rasa takut pada Allah SWT. Allah SWT dia kata apa lagi dalam ayat Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitanir surah Isra. A'udzubillahi minasyaitanir rajim ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ini sunnah para anbiya, para salihin. Mereka ni bersusah sungguh-sungguh dalam mencari jalan macam mana nak mendekati Allah dengan jalan yang lebih cepat. Sentiasa usaha. Macam kita buat maulid Rasul tu, itu cara nak dapat cepat tu. Selawat kepada Allah SWT. Turun rahmat Allah SWT. Nampak? Tadi malam-malam bila kumpul-kumpul apa semua, tidak ada rasa macam dengki-menengki, tidak. Oh, ini dia punya puak, ini dia punya puak. Dah, kita semua satu. Kita masuk di dalam pintu masjid, ada 4 pintu, tapi semuanya jadi makmum kepada imam yang satu. Cuma tempat masuknya berbeza, tapi jalannya sama. Nampak? Jadi antum dengan guru antum, yang sana dengan guru dia, yang sana dengan guru dia. Tak payahlah bergaduh. Oh, anak buah aku banyak lagi. Oh, anak buah aku lagi cepat apa. Oh, anak buah aku gini. Oh, aku macam ni. Tasbih aku kecil. Oh, aku lagi besar. Tak cerita bro. Benda ni tak payah. Kan kita nak jalan kepada Allah. Ada yang datang dari Melaka, ada yang datang daripada Johor, tapi kadang semua berkumpul kat Kuala Lumpur. Tapi kalau semua daripada satu tempat, tapi yang lain tu siapa nak gaya dia bawa ke sini? Nampak? Kita ni dalam nak dekat dengan Allah ni, bukan nak gaduh, tapi nak besar. Dia cari jalan yang cepat, ayyul aqrab wa yarjuna rahmatah, dan sentiasa mengharap pada rahmat Allah dan rahmat terbesar Rasulullah. Wa yakhafuna azabah, dan takut kepada azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Allah SWT itu amat ditakuti. Berjaga-jaga daripada azab Allah, rasa takut pada Allah. Nah, bertindak sebelum dia kata apa? Sebelum kamu mati, maka sesungguhnya ajal itu tersembunyi, tidak diketahui bila masa tibanya, sedangkan dunia itu hanya tipuan semata-mata, sementara hawa nafsu dan syaitan itu adalah dua musuh ketat anda. Nanti kita akan sampai dalam kitab ni bab syaitan. Kita bab syaitan. Syaitan sebagai penghalang perjalanan. Dia cerita bab syaitan, macam mana dia menghalang, macam mana kita nak halang, dan kita nak jaga diri kita daripada terhalang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita berkata Allah cukup kita takkan ni. Sudah tu bisa dalam muda.
mana? Soalnya bisa ini. Alah tu Bisa ini. yang rancak tu. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatu bisalamil mubin linubrati da'i ya Rabbi. Salatu bisalamil mubin linubrati da'i ya Rabbi.
manusia. Nas, khairul wara, sebaik-baik manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil dengan khairul wara insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masyaallah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi ya Allah. Keluarga kami berkenan takabun. Wa atina bi nuril fahmi la ilaha illa anta syahidul rahman. Waftah lana abwabal ilmi wa qadrika bi ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanah wal hilmi la yasika al akhlaq ila al mut. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma ya Allah ya kami kami bi rahmatik wa tabarakna min ba'di tawafan ma'suman min zanati baiti zahir wa sajdah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alhamdulillah. Tapi Ustaz minta tadi dia dikatakan kalau tadi Ustaz